Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-15. Anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Rawahu Muslim. Dan daripadanya, yakni pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tidak suka aku tunjukkan kepada kamu apa yang Allah hapuskan dengan sebabnya akan dosa-dosa dan mengangkat dengan sebabnya beberapa derajat yang tinggi? Kata mereka yang para sahabat radhiyallahu anhum, ya wahai Rasulullah, sila beritahu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjirus dengan rata air wudu dalam keadaan yang menyusahkan, membanyakkan langkah ke masjid-masjid, menunggu sembahyang selepas sembahyang, itulah dia bertugas dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan beberapa amal yang saleh yang dikurniakan oleh Allah pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman yang beramal dengannya. Amalan ini dianggap kecil, tetapi kelebihannya sangat besar, sehingga menghilangkan dosa-dosa yang dimasukkan dosa-dosa yang kecil, mengangkatkan derajat yang tinggi setelah kita mati dan setelah berada di hari kiamat. Amalan itu ialah meratakan ketika mengambil wuduk dalam keadaan yang sejuk. Kebiasaannya waktu pagi dengan waktu asar. Negeri kita tak berapa rasa sangat. Kalau negeri yang ada musim sejuk sangat menyakitkan. Di mana rasa sejuk susah mengambil wuduk ini, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan wuduk adalah amal yang saleh. Walaupun tak semayang lagi, baru ambil wuduk, tak semayang lagi, tak baca Quran lagi, sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah maka kita disuruh berwuduk di rumah, bukan berwuduk di masjid. Kerana perjalanan kita ke masjid adalah amal ibadat. Kita beramal ibadat dalam keadaan berwuduk. Imam Bukhari yang mengarang kitab hadis, dia tak tulis hadis kalau tak ada wuduk. Dia ambil wuduk dulu, barulah dia tulis hadis. Walaupun tak wajib wuduk nak tulis hadis ini. Kerana kita mengerjakan amal ibadat dalam keadaan berwuduk, walaupun ibadat tu sunat, bersedekah apa sahaja, zakat umpamanya, dapat pahala. Nak bayar zakat, tak bayar wuduk, sah zakatnya. Tapi nak dapat kelebihan, kita ambil wuduk dulu. Begitulah semua amal. Wuduk ni memberi nilai tambah kepada amal ibadat yang kita buat. Di antaranya membanyakkan langkah ke masjid-masjid. Acak kali pergi ke masjid, rumah jauh daripada masjid, melangkah dengan kaki ataupun pusingan tayar kenderaan kita. Setiap langkah, setiap pusingan kenderaan kita pergi ke masjid, dia beri pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan menunggu sembahyang selepas sembahyang. Lepas sembahyang, tunggu nak sembahyang pula. Menunggu-nunggu untuk sembahyang lagi. Dalam keadaan teringat pada sembahyang. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Nabi kata itu semua adalah ribat. Perkataan ribat ni asalnya kita duduk di pengkalan untuk berjihad. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri. Wasabiru, dan bersabarlah kamu di medan perjuangan menghadapi musuh-musuh kamu. Warabitu, dan ribat. Ribat dengan makna duduk di pengkalan, bertugas dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Warabitu, ribat. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Kemenangan. Ini ayat yang terkandung di dalamnya amal-amal yang soleh, di antaranya ribat. Tapi orang tua baca ayat ni buruk bekeng. Baca untuk buruk bekeng, tak tahu benda ada lagi. Buruk bekeng, khubah bekeng, dia tak baca ayat ni. Tujuan buruk bekeng dia tak tahu. Sembahyang malah untuk nak buat obat saja. Ini adalah petunjuk yang dalam, tapi oleh kerana dia ayat Quran tu ada berkat belaka. Walau macam mana pun, inilah pengajaran yang disebut dalam ayat ini. Di antaranya ribat, iaitulah bertugas untuk menegakkan agama Allah. Hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhala al-jannah. Muttafaqun alaih. Al-bardani as-subh wal asar. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bersembahyang 2 waktu sejuk, nescaya masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2 waktu sejuk ialah sembahyang subuh dan sembahyang asar. Sembahyang yang sangat menguji kita. Subuh bukan saja sejuk, tengah sedap tidur. Asar tengah galik kerja, terutamanya waktu teduh molek, maka galik kerja, mudah nak lupa. Oleh kerana itu, maka sembahyang subuh dan asar lebih afdal daripada sembahyang lain di kalangan sembahyang 5 waktu. Fadilatnya lebih besar daripada sembahyang yang lain. Hadis yang ke-17. Anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Daripadanya, daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sakit oleh seseorang hamba Allah ataupun dia musafir, diberi kepadanya seumpama amal yang dia buat pada masa mukim, pada masa ada di kampung, di rumah, dan masa dia sihat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kelebihan yang Tuhan beri pada orang yang uzur. Kalau dia sihat, dalam keadaan biasa dia buat amal yang soleh itu, tiba-tiba tergenala kerana dia musafir, pergi jauh, berjalan jauh dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak, ataupun kerana dia sakit, dengan sebab dia sakit, dia tak boleh nak buat amal itu, maka Tuhan beri pada dia pahala apa yang dia buat pada masa dia sihat. Ini kelebihan yang Tuhan beri pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis yang ke-18 daripada bab dan hadis yang ke-134 daripada kitab ini. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim min riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap yang baik itu diberi pahala sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan mengikut riwayat Muslim daripada riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, lafaz yang sama, di mana Rasulullah SAW berkata, setiap amal baik yang dibuat oleh seseorang diberi pahala oleh Allah Ta'ala, sama ada perkataan, perbuatan, tindakan, pengakuan dalam hati kita. Perkara yang baik diberi pahala oleh Allah Ta'ala, perkara kebajikan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Hadis yang ke-19, anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Maksudnya, dan daripadanya daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah di kalangan seseorang Islam yang menanam satu tanaman, malaikat adalah baginya setiap yang dimakan daripadanya pahala sedekah. Apa yang dicuri daripadanya baginya pahala sedekah. Dan apa yang diambil manfaat oleh sesuatu, oleh seseorang, malaikat baginya pahala sedekah. Ada riwayat Muslim. Dan mengikut riwayat baginya juga tidaklah menanam oleh seorang Islam akan tanaman lalu memakan daripadanya oleh manusia, binatang, burung, malaikat baginya pahala sedekah sehingga hari kiamat. Dan mengikut riwayat yang lain juga bagi Muslim, tidak menanam oleh seorang Islam akan tanaman dan tidak menyemai oleh seseorang akan sesuatu tanaman lalu memakan daripadanya oleh manusia, binatang, dan tidak ada sesuatu yang boleh manfaat daripadanya, malaikat baginya pahala sedekah. Hadis ini menunjukkan bahawa setiap kebajikan yang dibuat oleh manusia, sama ada kebajikan itu diberi kepada manusia ataupun binatang, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Termasuklah kebajikan yang dibuat itu dimakan oleh binatang yang tidak berakal. Binatang yang tak berakal pergi makan. Bukan bermakna kita tanam padi tak sawak pagar. Bukan makna begitu. Kita dah buat pagar, tiba-tiba burung pergi makan juga. Tiba-tiba binatang pergi makan. Binatang tak berdosa, tak ada akal, kita boleh pahala. Termasuklah tanaman yang kita tanam itu, kita jual ke orang, memberi kemudahan kepada manusia. Pitih pun boleh, pahala pun boleh. Dua-dua boleh. Termasuklah yang dicuri oleh orang. Orang curi berdosa, kita dapat pahala. Dengan sebab orang curi itu, kita kena sabar. Di mana orang curi berdosa, kita boleh pahala.
disebut di sini dalam perkara tanaman. Menunjukkan begitulah juga dalam perkara-perkara yang lain. Perkara yang lain. Nelayan di laut, dia buang unjang. Ikan duduk situ, dia ambil ikan, jual ke orang, boleh pahala. Orang lain boleh tupang ambil ikan. Ambil ikan dia boleh pahala. Termasuklah orang pergi kaca unjang dia, ambil ikan, orang tu berdosa, dia boleh pahala. Begitulah orang yang berniaga. Apa-apa perniagaan yang dibuat untuk orang ramai, kemudahan orang ramai, dia berniaga dengan baik, dengan amanah, dengan betul, tak makan riba, tak tipu orang, pahala boleh, untung pun boleh. Dia berniaga, rugi, dia sabar menghadapi kerugian itu, boleh pahala sabar dan boleh pahala memberi kemudahan kepada orang. Orang tipu dia, orang ambil barang dia, orang curi, dia boleh pahala. Orang yang buat jahat tu boleh dosa. Kalau barang tu pula barang hak dia, jaga cara hari kiamat. Di mana orang yang tipu dia, orang yang rompok, orang yang ambil, kena bayar balik. Di mana orang yang buat jahat tu kena bayar balik dengan pahala. Dia kena bayar balik dengan pahala. Habis pahala tak ada sikit. Dosa kawan ni rembah atas dia pula. Itu dia. Itu keadilan ilahi, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, semua kerja yang baik yang kita buat, yang memberi faedah pada orang ramai, faedah pada manusia, dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Sama ada faedah itu makan, minum, kemudahan-kemudahan bagi kehidupan, termasuklah tukang berteduh di bawah pokok yang ditanam, dia beri pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga hari kiamat, selagi kebajikan itu berpanjangan. Di sini menunjukkan betapa luahnya amal kebajikan itu. Amal kebajikan itu bukan sahaja letak pada semayang, letak pada berzikir, pada bertasbih, antara hubungan kita dengan Allah Ta'ala, termasuklah letak kepada hubungan kita dengan sesama manusia, dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang lain. Hadis yang ke-20. Anhu radhiyallahu anhu qala arada banu salamata an yantaqilu qurbal masjid fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik faqala bani salamata diyarakum tuktabu atharukum rawahu Muslim wa fi riwayatin anna kulla khatwatin darajah rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu wa banu salimata bikassillam qabilatun ma'rufatun min al-ansar radhiyallahu anhu wa atharuhum khutahum. Maksudnya dan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya Banu Salimah bukan Salamah, Banu Salimah hendak berpindah tempat dekat dengan masjid, berhampiran masjid. Lalu sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada mereka, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita kamu hendak berpindah berhampiran masjid. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, itulah yang kami kehendaki. Maka sabdanya, wahai Bani Salamah, rumah kamu menyebabkan ditulis pahala bekas perjalanan kamu. Ditulis pahala bekas perjalanan kamu. Hadis riwayat Muslim. Mengikut riwayat yang lain, sesungguhnya tiap-tiap satu langkah satu darjat. Riwayat Muslim. Mengikut riwayat Al-Bukhari dengan maknanya juga daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan satu kisah
Setengah ulama mengatakan sebab nuzul kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin. Wadang tumma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sebab nuzul ayat ini. Ada ulama mengatakan demikian. Ceritanya ialah Banu Salimah. Banu Salimah ni ialah satu kabilah, satu keluarga di kalangan Ansar, kalangan penduduk Madinah, di mana rumah mereka berjauhan dengan masjid. Mereka duduk di kampung yang agak jauh dengan masjid, menyebabkan mereka berulang berjalan kaki pergi ke masjid. Lalu mereka berhasrat untuk berpindah dekat. Di sini ada juga perkara yang berkait dengan perancangan bandar yang diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau semua duduk pakat duduk bandar belaka, tak ada yang duduk di kampung, siapa dia nak tanam pula? Siapa dia nak bawa barang pula? Maka Allah Ta'ala yang maha bijaksana mengatur kehidupan bermasyarakat. Ada yang duduk di bandar, di mana Nabi membina bandar Madinah berpusat pada masjid. Di sinilah perancangan bandar yang dianjur oleh Islam. Masjid adalah pusat. Kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, semua jalan menuju ke masjid. Kalau kita tengok, masjid duduk di tengah jadi pusat. Kemudian dekatnya ada pasar. Masjid menjadi pusat. Ini perancangan bandar yang diatur oleh Islam. Yang diatur pada hari ini, masjid letak bucu. Kalau ada tanah rezak dujung jauh pada orang, situ kita buat masjid. Ada atas bukit, hak tua ada orang nak naik, situ kita buat bukitnya, buat masjidnya. Masjid menjadi satu syiar yang dizahirkan, bukan untuk menghidupkan bermasyarakat. Di mana perancangan yang Nabi buat, letak masjid di tengah. Sebahagian penduduk dekat masjid, sebahagian penduduk di bandar, di pusat bandar yang berniaga, sebahagiannya duduk di kampung-kampung. Banu Salimah ni duduk di kampung, duduk jauh. Mereka risau tak boleh pergi ke masjid. Maka Nabi kata, wahai Banu Salimah, mu duduk jauh tu Tuhan beri pahala banyak, kerana langkahmu banyak. Mengikut satu riwayat yang lain, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, walaktu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami tuliskan apa yang mereka kemukakan. Di antaranya lah bekas-bekas perjalanan mereka yang jauh untuk pergi buat kebajikan. Di antaranya ke masjid. Sebab turun ayat ini. Wahai Banu Salimah, kamu jangan sedih dengan sebab duduk jauh. Tuhan beri pahala pada kamu. Yang duduk dekat pun ada kelebihan, kamu juga ada kelebihan. Hadis yang ke-21, an Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية أن لك ما احتسبت. Maksudnya dari Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Katanya adalah seorang yang aku tidak tahu orang yang paling jauh daripadanya daripada masjid. Dia orang yang paling jauh dari masjid. Dan dia tidak pernah meninggalkan sembahyang di masjid. Lalu dikatakan kepadanya, ataupun aku kata padanya, bagaimana kalau awak beli seekor keldai? Engkau boleh menunggang di waktu gelap dan waktu panas.
Maka sabdanya, alangkah mengembirakan aku bahawa rumah aku berhampiran masjid. Aku mahu supaya ditulis kepadaku pahala perjalananku ke masjid dan kembaliku ke rumah aku menemui keluargaku. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan kepadamu itu semua. Hadis riwayat Muslim, dan mengikut riwayat yang lain, bagimu apa yang telah kamu lakukan, diberi pahala oleh Allah. Yang pertama yang meriwayatkan hadis ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang disebut Abil Munzir, termasuk di kalangan fuqaha'us sahabah, qurra'us sahabah, orang yang alim di kalangan sahabat dan orang yang alim dalam ilmu hisab, ilmu matematik, dan juga dapat menguasai bahasa Ibrani, bahasa asing. Ini Ubay bin Ka'ab, termasuk kalangan ulama sahabat. Dan Ubay ini menjadi sebab kisah dalam Allah Ta'ala menurunkan lam yakunil ladzina, surah lam yakunil ladzina kafaru, kisah yang terkenal di mana Nabi SAW telah memanggil Ubay. Wahai Ubay, wahai Ubay, Jibril telah menyampaikan kepada aku supaya aku baca surah lam yakuni di hadapanmu. Ubay kata, Allah sebut nama saya. Nabi kata, ya, Allah sebut namamu. Menangis Ubay kerana Tuhan sebut nama dia. Hadis ini menunjukkan bahawa ilmu Ubay bin Ka'ab diiktiraf oleh Allah SWT. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi baca Quran depan Ubay bin Ka'ab. Walaupun Nabi lebih pada Ubay. Nabi lebih pada Ubay. Jangan kata Ubay lebih pada Nabi. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi ini jangan dengar orang baca je. Dia kena baca juga depan orang. Macam Allah Ta'ala suruh Nabi Musa mengaji dengan Nabi Khadir. Kisah yang sama. Jangan pula orang yang mengaji ini mengatakan Nabi Khadir lebih pada Nabi Musa. Tak boleh. Nabi Musa adalah Rasul, Khadir bukan Rasul. Nabi Musa adalah Rasul ulul azmi, Rasul yang tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala. Khadir bukan Rasul ulul azmi. Khilaf. Ada ulama kata dia Nabi, ulama kata dia wali. Ini jangan kita salah faham dalam masalah ini. Apa yang berlaku, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa mengaji dengan orang lebih rendah pada dia. Kena biar orang dengar mu, jangan mu dengar orang saja. Ada ulama mengatakan sebab Nabi Musa pada satu hari mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, tanya nak tanya apa? Tanyalah nak tanya apa? Sila tanya. Tuhan kata, wahai Musa, jangan cakap itulah. Ada juga benda mu tak tahu. Mu kena mengaji dengan seorang hamba aku yang aku beri kepada dia ilmu. Ada ilmu yang mu tak tahu. Wahai Musa, mu pergi bawa bekal ikan masing dalam jubir, dalam jabir, buat bekal. Musa pun pergi. Tuhan kata di Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Nabi Musa pun pergi. Ini cerita yang ada dalam Quran, ada dalam Taurat. Dalam kitab-kitab zaman dulu, bukan dalam Quran. Ini cerita yang disebut oleh Al-Quranul Karim dalam Suratul Kahfi, dan disebut juga dalam kitab-kitab yang lain untuk menandakan Muhammad adalah Rasulullah. Orang Yahudi, orang Kristian kena tahu Muhammad Rasulullah. Muhammad tahu cerita ni dari mana kalau tidak wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi Musa pun sampai di tempat pertemuan dua laut, bersandar di batu, jenera. Yusha' bin Nun, pemuda yang teman Nabi Musa, pegang, tiba-tiba ikan mapuh dalam jabir tu kena terjun dalam air, pung lari. Nabi Musa bangun derah-derah, pergi. Sampai tengah perjalanan, jauh dah berjalan, lapar. Mana bekal tadi?
Kata Yusha, lepas dalam air. Saya pun heran, ikan hak mampu boleh lepas dalam air. Musa kata, situlah aku cari tempat tu. Lalu Nabi Musa pun pergi ke tempat tadi, tempat dia berehat tadi. Lalu dia melihat seorang hamba Allah yang duduk melentang tidur. Nabi Musa pun beri salam, salam, ataupun assalamualaikum, ataupun salum. Salum ni adalah bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Salum, kita shalom, kita assalamualaikum. Orang tu jawab, lasta bi ardi salam. Negeri ni tak ada orang beri salam. Tak ada orang beri salam negeri ni, kafir belaka. Tiba-tiba mari beri salam. Yang Musa kata, ana Musa bin Imran. Aku Musa bin Imran. Nabi Musa ni orang tu juga. Aku ni Musa bin Imran. Khadir pun terkejut lah, Nabi Musa lebih pada dia. Aku nak mengaji, nak belajar. Khadir kata tak boleh. Mu tak ikut aku. Kerana Tuhan beri pada aku ilmu yang pelik, tak ada pada orang lain. Sikit dah pelik. Tuhan beri pada aku, mu tak sabar. Musa kata, insya-Allah aku akan sabar. Sabar insya-Allah. Lalu ikut berjalan, naik kapal, naik atas kapal, sampai tengah laut, mari burung kecil je seekor. Ini adalah hadis. Kisah dalam Quran tak ada. Ini adalah hadis mengatakan, seekor burung ciok yang kecil, ingat atas tepi kapal, di mana Musa dengan Khadir pun tengok. Lalu burung ni terjun dalam air, catut sikit je. Khadir kata, wahai Musa, ilmu Allah dengan ilmu yang Tuhan beri pada kita, laksana air yang dicatut oleh burung ni dalam lautan yang luas. Tuhan beri kita sikit je ilmu, macam hak burung ciok catut dalam laut yang luas ini. Itu saja ilmu kita. Banyak benda yang kita tak tahu dalam kisah yang terkenal. Begitulah Allah Ta'ala ajar pada Nabi kita Muhammad SAW supaya baca Quran depan Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay meriwayatkan hadis ni, di mana Ubay kata ada seorang kalangan sahabat, aku ingat dia paling jauh pada masjid. Lalu kami pun nasihat. Kami jadi ada satu riwayat yang lain, Ubay sendiri menasihatkan dia. Apa salahnya cari seekor keldai? Zaman dulu motosikal tak ada, basikal tak ada, keldai lah. Apa salahnya cari himar, seekor keldai untuk berulang. Masa malam pun boleh mari ke masjid. Masa siang, masa panas pun boleh mari ke masjid. Az-zulma, masa gelap. Masa gelap boleh mari, tak payah lapu. Keledaan mata cerah malam, boleh nampak. Naik atas keledai, selamat. Masa panas, mu tak payah jijak atas pasir panas, duduk atas keledai. Lalu sahabat tu kata, memanglah aku suka duduk dekat masjid ni, tapi aku harap supaya boleh pahala mari ke masjid, balik ke rumah jumpa keluarga, boleh pahala. Lalu Nabi kata, Nabi dengar perbualan ini, lalu Nabi kata sebenarnya boleh dua-dua. Mari ke masjid boleh pahala, balik ke rumah boleh pahala. Menunjukkan bahawa setiap perjalanan kita untuk menunaikan kebajikan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja pergi ke masjid, termasuklah untuk menuntut ilmu, termasuklah untuk mencari rezeki yang halal, termasuklah untuk berdakwah, termasuklah untuk nak menyelesaikan masalah, termasuklah pergi untuk menghubungkan silaturahim di kalangan keluarga, termasuklah juga. Apa-apa perjalanan kita, tujuannya adalah yang baik, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.